orang bukti. Okay, pekerjaan kita tak jamin, kita bergantung kepada satu income. Dan kekayaan kita dimakan oleh inflasi. Okay, inilah realiti dia. So, Quantum menawarkan peluang emas untuk kita jana income. Sama ada kita nak buat secara part time ataupun full time. Okay. Jadi, ini adalah merupakan satu di mana kita tak perlu menyimpan stok, tak perlu ada office ataupun store, tak perlu buat demo, tak perlu ada staff, tak perlu modal ribu-ribu. Apa yang diperlukan hanyalah gadget sahaja, handphone dan juga internet, dan kita boleh berurus niaga bila-bila masa di mana-mana sahaja, 24/7. Maksudnya dia tak ada tempoh waktu masa mana kita nak buat transaksi, kita nak jual beli emas, anytime, cepat, mudah dan selamat kerana semuanya di hujung jari. Ini kita betapa pentingnya kita teknologi dan kehidupan kita. Jadi untuk nak mulakan bisnes online di KM ni, umur minimum yang diperlukan adalah 18 tahun lah. Kalau kita bawah 18 tak boleh jadi konsultan. Dia sebagai pelabur atau penyimpan sajalah, iaitu joint account dengan ibu bapa. Untuk nak jadi investor boleh kena joint account dengan parents. Untuk nak jadi konsultan ni mesti umur minimumnya 18 tahun. Dan kita tak perlukan kelaikan akademik yang khusus. Bagaimanapun kalau siapa yang ada kekhususan dalam degree dan sebagainya, itu adalah satu advantage lah. Dan modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnes KM ni sangat rendah, cuma 300 sahaja. 300 ni untuk kita attend training lah, training yang disediakan oleh pihak syarikat selama 2 hari lah melalui KMCU ataupun Quantum Corporate University. Kita ada universiti kita sendiri, dan sebagai persediaan menjadi konsultan kita perlu hadiri kursus wajib selama 2 hari itu. Jadi tuan-tuan tak perlu risau, itu untuk level konsultan. Bagi kita nak memulakan bisnes ni, boleh saja sebagai introducer dulu. Introducer dia ada requirement dia untuk menjadi konsultan, dia mesti ada 30,000. 30,000 sales lah, yang saya ceritakan lebih detail nanti. Dan kita menawarkan income yang sangat lumayan. Even ada yang dah buat 1 juta satu hari. Tak mustahil lah. Jadi kebanyakan kawan-kawan kita dalam ni yang dah status bila, ada orang dah mula rasalah kemanisan income yang ditawarkan oleh KM. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan, komisen ataupun ganjaran ataupun income yang kita dapat di KM ni, dia tak ada tempoh masa nak kena tunggu 30 hari ke, nak kena tunggu 15 hari sekali ke, tak ada. Income dia adalah on the spot, secara harian. Kalau misalnya kata satu hari itu ada 20 transaksi, maka 20 transaksi lah kita punya income. Alright, jadi itu yang menariknya. Itu salah satu faktor kenapa saya terus buat keputusan untuk buat full time lah PM ni, pada Januari tahun lepas. Jadi kita dah sedia maklum, KM ni adalah syarikat yang boleh dipercayai dan juga reliable ya. Company tempatan berstatus antarabangsa, dan dia merupakan produk terunggul di dunia, serta yang paling mustahaknya sebagai seorang Islam, dia adalah patuh syariah. Jadi saya percaya untuk bahagian ini tuan-tuan dah dapat maklumat, informasi daripada Tuan Azan pada hari Selasa itu hari. Jadi saya tak nak ceritakan lebih lanjut tentang QMA ni sebab kita nak fokuskan kepada kita nak fokuskan kepada career lah. Right, sekejap ya. Okey. So di sini untuk
konsultan ni, tugas kita, apa tugas sebagai konsultan di QM ni? Okay. Tugas kita nak educate, kita nak bagi kesedaran kepada society, kepada masyarakat, kepada publik, kepada orang di luar sana, kesedaran untuk menyimpan emas sebagai simpanan, sebagai aset masa depan. Okay. Umumnya hari ini bila kita bercakap tentang simpanan, orang akan nampak simpan duit dekat bank. Itu biasalah. Okay. Simpan duit dekat bank, simpan dekat ASB, simpan dekat tabung haji, simpan dalam unit amanah. Okay. Jadi hari ini kita nak educate orang untuk buat simpanan dalam bentuk gram, dalam bentuk emas. Okay. Kita nak diversify, bukan maksud saya kena alihkan semua daripada institusi-institusi itu kepada emas. Kita diversify. Okay, yang dekat sana tu biarlah, sebab kita hari ini perbelanjaan kita perlukan cash kan, kita perlukan tunai. Jadi untuk aset yang untuk masa depan yang kita kata untuk kegunaan di masa depan, kita diversify dalam bentuk emas, dan melalui inovasi produk dalam KL kita boleh bantu untuk tingkat dan kukuhkan keuangan orang ramai dan juga keuangan kita sebagai konsultan. Okey. Inilah kelebihan bila kita menjadi usahawan QM ni. Kita dapat generate income tanpa had. Kita tak ada limit income. Berapa yang kita mampu buat, berapa yang kita boleh buat, silakan. Okey, dia tak ada limit. Dan dalam masa yang sama, selain kita jana pendapatan, kita juga dapat melabur daripada payout, daripada commission, daripada income kita tu, kita boleh terus saja untuk melabur dalam emas. Okay? Dan QM dia menawarkan satu perniagaan yang kita boleh wariskan lah. Kalau kita perasan masa kita buat KYC tu, dia wajibkan kita untuk kita letak penamaan. Okay? Sama ada sebagai penamaan biasa ataupun kalau kita ada buat dokumen pewarisan seperti wasiat dan sebagainya. Jadi kita boleh letak dekat box dekat bawah tu yang dia ada letak tulis estate. Jadi dia boleh kita kata khususkan kepada sesiapa yang kita nak wariskan perniagaan QM emas kita ni. Okay? Dan seterusnya dia tawarkan peluang untuk melancur keluar negara. Okay? And then ganjaran komisen yang lumayan, masa kerja yang fleksibel. Dan seterusnya dari segi education, latihan pemantapan ilmu disediakan, okay, khususnya dari tim GPG sendiri dan juga daripada syarikat lah. Okay. Dari syarikat kita, macam saya maklumkan masa awal tadi, diwajibkan kepada konsultan kita untuk menghadiri training 2 hari oleh QMCU, Quantum Metal Corporate University. Okay. Dan juga kita sediakan support system daripada tim melalui grup WhatsApp dan juga Telegram. Jadi tuan-tuan boleh saja bertanya dalam tu. Kita ada ramai kawan-kawan yang dapat membantu sekiranya ada kemuskilan ataupun tak faham dekat mana-mana bahagian. Right? Dan seterusnya seperti yang saya terangkan sebentar tadi, income adalah immediately setiap hari. Itu yang menarik. Jadi kita dapat, katakanlah hari ini kita dapat close 30,000, so immediate serta-merta income tu dibayar ke account payout kita. Alright, so bagaimana nak menjadi usahawan QDEB? Okay. Quantum Metal, okay, macam mana nak jadi usahawan QM? Cara dia kita daftar percuma dan kita dapat account secara percuma. Okay, kita boleh bermula serendah RM10. Nak jadi konsultan, kita kena ada at least 3 unit JE 5 kali. Okay. Yang ni bukan bayar dekat saya ke, bayar dekat company ke, tak ada. Yang ni kita beli sendiri. Maksudnya kita convert sendiri duit kita, ringgit kita kepada dalam bentuk emas. Okay. JE 5 kali ataupun 1 unit JE 10 kali. Okay. Dan bayar 300 ni bukan sekarang lah. Yang ni masa ketika kita nak promote ke level consultant. Okay. Jadi macam secara rumusan ya, daripada investor kita upgrade jadi introducer, dan daripada introducer akan pergi kepada consultant. Okay, dia adalah requirement dia, jadi saya akan tunjukkan apakah syarat dan kelayakan untuk nak ke level consultant. Okay.
Baik, konsultan kita dikategorikan mengikut color, okay? Mengikut belting color lah. Okay? Belting color kita bermula daripada putih, kuning, orange, hijau, biru, purple, brown dan juga black. Okay? Di mana black ni adalah level yang tertinggi lah. Okay? Jadi saya akan ceritakan bagaimana kita nak capai daripada status putih kepada hitam. Okay? Jadi saya percaya bila kita nak buat bisnes, of course kita nak grab semaksimum mungkin. Okay? Pertama kita tengok dari segi ganjaran ataupun profit sharing lah. Biasa bahasa layman ni kita sebut commission lah. Okay? Commission sebagai introducer untuk produk berlainan ni berbeza dia punya allocation ya. Okey, kalau kita tengok allocation tertinggi untuk commission tertinggi dalam setiap produk ni adalah JE 10 kali. Sebab tu kita kata produk JE 10 kali ni adalah produk yang paling hot di PM dan dia juga menawarkan pendapatan ataupun commission tertinggi lah. Okey. Dua benefit. Dua-dua pihak akan dapat keuntungan. Dari segi konsultan dia akan dapat komisen tinggi, dari segi investor pula dia akan dapat spread yang lebih rendah, paling rendah dalam pasaran memang tuan-tuan tak boleh jumpa lah dekat mana-mana. Even GSA kita pun dah terendah dah. JE 5 kali dan 10 kali lagi rendah lah. Okay, spread. Yang menariknya spread rendah tapi komisen tinggi. Pelik tu kan. Nanti saya akan tunjukkan kenapa jadi macam tu. Okay, spread anda komisen tinggi. JE 10 kali 2%, JE 5 kali 1.5%, GSA 0.5%. Okay. Manakala untuk konsultan ataupun bahasa sebelum ni kita sebut sebagai dealer lah. Okay. Dealer JE 10 kali 5%, JE 5 kali 3.5%, GSA 1.5%. Okay. Ini kalau kita kira ada dealer ni, di bawah dia ada introducer lah. Kalau dealer ni buat personal sale, dia akan dapat full 7%. Okay, 7%. Yang JE 5 kali itu 5% dan GSA dia akan dapat 2%. Alright. So, ini kriteria kenaikan bakat. Macam mana kita daripada investor nak jadi introducer, kita kena update lah dengan kita punya introducer. Okay. Di mana introducer kita tu kalau dia seorang dealer, maka ada sistem dia akan boleh klik button promote. Okay. Dalam sistem konsultan dia ada satu kita kata satu button untuk kita promote seseorang investor tu kepada introducer. Okay. Jadi kalau siapa-siapa yang dah complete requirement minimum yang saya nyatakan tadi itu, sama ada JE 5 kali 3 unit ataupun JE 10 kali 1 unit, dia kena maklumkanlah dekat dia punya dealer lah untuk tekan button promote. Okay. Alright. Tadi saya cerita introducer nak pergi kepada konsultan. Okay. Introducer ni dia bukanlah satu pangkat khusus yang tawarkan. Dia sebagai satu kita galakkan kepada kita untuk refer prospek, refer pelanggan kepada konsultan. Okay. Dan bila kita buat refer customer, maka dia dibayar ganjaran lah. Okay. Jadi bagaimana nak jadi konsultan ni? Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi recognition, dari segi pengiktirafan company, dia bermula sebagai seorang konsultan lah. Okay. Untuk introducer ni dia bertindak macam referral sahaja. Okay. Jadi sebab tu nak jadi introducer ni dia tak compulsory untuk nak attend training 2 hari tu, yang KMC tu. Bila jadi konsultan, dia kena compulsory attend training. Okay. Untuk melayakkan seseorang introducer menjadi konsultan, dia perlukan sekurang-kurangnya dia kena ada 5 orang investor di bawah dia. Right? Sama ada investor tu sebagai ahli biasa ataupun investor tu sebagai introducer. Tak ada masalah. Okay, yang penting dia nak 5 direct dia
Dan production yang dia kena bawa masuk dalam TM adalah sebanyak RM30,000. Okay, RM30,000 ni tak dikira untuk personal sale, tak dikira. Okay, RM30,000 ni dikira atas rangkaian di bawah dia yang 5 orang ni. So dia kena make sure 5 orang ni ada RM30,000. Okay. Jadi kita ada strategi yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kita ke promote ke level konsultan. RM30,000 ni kita buat belian atas first generation kita. Yang ni kita kata strategi lah, okay, nak memudahkan, mempercepatkan untuk kita pergi ke status konsultan yang yellow ni. Okay. Jadi buat belian ke atas 5 direct kita, tak kisahlah pasangan ke anak ke saudara mara, okay, letak atas buat belian atas diorang. Okay. Jadi tak perlu risau kalau belian tu kita account diorang kita boleh login, dia takkan pergi ke account bank dia lah, sebab dia ada, kita ada banyak kaedah bagaimana kita boleh pindahkan duit dalam account orang lain, okay, ke account kita. Okay. Jadi sales yang diperlukan adalah RM30,000 dan harus diingat RM50,000 ni untuk GSA tak dikira. Dia hanya kira untuk JE series sahaja, sama ada JE 5 kali ataupun JE 10 kali. That's why saya begitu bagi penekanan kepada produk JE series lah. Okay. Sebab apa, kita nak cepat-cepat, kita nak qualify ke status dealer secepat mungkin. Jadi nak capai status dealer ni, dia tak ada jangka masa. Kalau kita dah qualify dalam masa sebulan lah kita promote. Kalau setahun tak buat apa-apa, lepas setahun baru teringat nak buat pun tak ada masalah. Okay, as long as company dia tak tukar lagi lah dia punya requirement. Sebab kita sedia maklum, bila makin lama mungkin dia akan jadi semakin ketat lah. Jadi kita harap yang takkan buat perubahan untuk kenaikan tu dalam masa terdekat ni lah. Okay. Baik, dan seterusnya daripada konsultan yellow ke konsultan green. Okay. Dia formula dia mudah saja tuan-tuan. Untuk nak ke promotion ni kita perlukan duplikasi 5. Okay. Maksudnya direct ni kita kena ada 5. Tadi kita tengok daripada introducer nak pergi kepada konsultan kena ada 5 orang investor. Manakala konsultan yellow nak ke konsultan green, dia perlukan 5 orang konsultan yellow. Maksudnya dia kena lahirkan 5 orang konsultan yellow. Yang inilah cabaran, ada sedikit challenging di sini, di mana PM dia minta konsultan yellow ni mestilah daripada direct dia. Okay. Yang mana yang indirect tu tak dikira direct. Di sini ada sedikit tough lah dekat sini. Okay. Kalau misalnya kata yang kita rekrut seorang ni tak aktif, tak cukup, di bawah ni aktif, so tak dikira. Jadi cara dia, kita kena replace lah yang tak aktif ni. Okay? That's why kita buat rekrutmen secara matahari lah. Buat direct bagi ramai. Dan seterusnya, sebelum tu, okay, sales yang diperlukan adalah RM150,000 untuk nak pergi ke konsultan green. Dan seterusnya untuk konsultan blue, seperti yang saya ceritakan sebentar tadi, duplikasi 5. Duplikasi 5 ni sampai ke peringkat tertinggi. Even untuk nak pergi ke konsultan blue ni pun masih lagi menggunakan duplikasi yang sama. Kita nak direct 5. Jadi kita kena make sure, kita kena pastikan yang direct kita ni sama level dengan kita, dan baru kita boleh pergi ke next level. Okay? Jadi inilah yang diperlukan, 5 konsultan green dan 25 orang konsultan yellow. Okay, sales yang diperlukan adalah RM750,000. Dan seterusnya ke konsultan brown sama juga 5, dan requirement sales yang diperlukan adalah RM3.75 juta. Dan seterusnya yang terakhir konsultan black kita perlukan RM18 juta. Okay, RM18 juta. Dan kita kena pastikan 5 orang di bawah kita ni konsultan brown macam kita juga sebelum ni. Okay, kita pastikan dia sama level dan kita akan promote ke level yang seterusnya.
Okey, so far ada soalan ke bahagian ni? Takut ada terconfuse ke, pening ke? Boleh faham? Dia cuma duplikasi 5, kita kena pastikan 5 di bawah kita duplicate benda yang sama. Okey, duplikasi 5. Oh, formula dia. Dia tak kira total group sale ke apa, dia kira duplikasi 5 dan juga production yang dihasilkan daripada duplikasi 5 itu tadi. Okey, now kita tengok dari segi, tadi kita dah tengok dari segi tier, okay, dari segi hierarchy yang ada di PM. Now kita nak tengok dari segi allocation dia, dari segi pendapatan, dari segi income. Okay. Kalau kita tengok, tadi saya dah ceritakan peruntukan tertinggi untuk pendapatan ataupun commission ada dekat JA 10 kali. Okay. Inilah peluang untuk kita nak generate income yang lebih besar lah. Okay. Alright. So untuk customer, katakanlah customer invest 10,000, katakanlah kita sebagai introducer kita akan dapat 2%. Okay, 2% ni serta-merta kita terus dapat. And then bila kita dah level dealer commission kita dinaikkan ke 7%. Okay. Sekiranya ada introducer di bawah kita, setiap introducer yang buat sales kita akan dapat kita kata sebagai profit sharing 5%. Okay. Manakala merchant pula, merchant personal sale dia akan dapat 14%. Kalau di bawah merchant ni ada dealer, dealer dapat 7, dia pun dapat 7 juga. Tuan-tuan just imagine, bila dah duduk dekat level merchant ni, kalau ada ramai dealer di bawah dia, setiap sales yang dibawa oleh dealer ni, apa yang dealer ni dapat, dia pun dapat juga. Okay, itu dia menarik sikit DPM ni. Dan yang seterusnya, bila kita sama level, okay, dealer dengan dealer, barat tak dapat adalah, tak ada apalah, tapi still lagi ada profit sharing 1%. Okay. Manakala dealer developer dengan dealer, dia akan dapat 3%, 3.5%. And then merchant dengan dealer developer, dia akan dapat 3.5%. Merchant masih lagi 14%. Manakala merchant dengan merchant, profit sharing 1%. Okay. Manakala merchant developer dengan merchant, 3%. Okey. Jadi untuk bahagian tertinggi lah, elevation tertinggi adanya dekat senior merchant. Jadi kalau kita tengok, jadi sama je structure yang kita tadi. Cuma dia di senior merchant ni dia ada tambahan lagi 3%. Okey. So untuk senior merchant, personal sales dia akan dapat 20%. Manakala senior merchant dengan merchant direct di bawah dia akan dapat extra lagi 6%. Manakala kalau di bawah dia ada merchant developer, dia akan dapat lagi 3% on the total group sales. Jadi tuan-tuan just bayangkan bila dah ada dekat senior merchant ni, dia punya overriding, dia punya profit sharing dia memang dia makan habis sampai ke bawah ni, okay? 20%. Alright, di sini adalah sedikit tentang testimoni income. Jadi sekejap lagi kita akan minta kawan-kawan kita yang dapat generate income banyak untuk buat sharing dengan kita semua malam ni sebagai perangsang ataupun kita kata semangat untuk kita nak dapat macam dia orang. Okay? Jadi inilah testimoni income reseller ni keseluruhannya lah. Kita tengok dekat sini ada yang berjaya buat sehari 1,000 lebih. Ini harian tuan-tuan nampak 4,000 lebih, 1,000 lebih, 2,000 lebih. Memang banyak sangat kita tengok konsultan kita yang dapat pendapatan yang lumayan dengan PM. Okay. Ini selama 3 hari dan salah seorang konsultan kita ni dia kumpul 62,000 dalam sebulan. Okay.
So ada banyak lah. Even ada yang dah dapat income 1 juta pun. Bukan ambil masa yang lama pun. Sekejap saja bila dia aktif promotekan GM ni kepada public. Jadi challenge yang tahun lepas lah. Tahun lepas di mana kita company sediakan 2 buah BMW. 2 buah BMW. Kita dapat tengoklah nanti siapa yang bertuah, siapa yang berjaya dapat bawa balik BMW. InsyaAllah cabutan akan dilakukan pada bulan 3 nanti. Okay, so untuk professional dan training support, KM disediakan University Corporate lah, University Corporate Quantum Meter. Yang saya kata tadi, bila kita nak pergi kepada status consultant, maka kita wajib hadiri kursus lah selama 2 hari ini. Yang fee yang dikenakan kepada kita adalah sebanyak RM300 untuk kita attend training selama 2 hari secara virtual, secara online. Alright. Dan inilah apa yang modul yang ditawarkan di QMCU. First, kita ada Go Education Program, Growth Opportunity Leadership Development. So inilah Corporate University. Dan di team support, kita ada WhatsApp group, Telegram group dan channel. Dan juga latihan serta preview BOP, personal coaching macam kita buat malam ni lah. Malam ni. Dan juga pada hari Selasa malam. Right? Jadi sebagai usahawan ni kita kena selalu tingkatkanlah kita punya ilmu dan kemahiran, kerana di GPG kita sediakan juga satu training di mana kita panggil sebagai bijak emas. Untuk tahun ini kita dah buat sesi yang sebelum ni kita buat tentang pengenalan apa itu tawaruk. Apa itu tawaruk dan bagaimana ia berfungsi. Ada beberapa lagi topik-topik lagi yang berkaitan dengan pengetahuan am kita tentang emas. Jadi kita bertuah, kita ada seorang sahabat kita yang begitu arif tentang technical analisis. Jadi mungkin satu hari itu kita dapat belajar sedikit tentang macam mana nak baca pergerakan harga emas. Jadi bahagian teknikal kita ada orang yang mahir. InsyaAllah beliau akan berkongsi dengan kita satu hari nanti. Jadi tuan-tuan teruskan istiqamah, attend setiap kali program dan juga training yang kita adakan. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan nak menjalankan bisnes, tak semestinya tuan-tuan, khususnya yang beginner ni, tak semestinya kita nak kena tahu semua, nak kena expert, nak cerita A sampai Z. Just ajak, invite kawan-kawan, prospek ke sesi preview. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat kita, tim kita bantu untuk bagi pencerahan kepada prospek kita. Jadi kita ada ramai dealer-dealer kita yang kita kata tak lokek ilmu lah. Kita akan berkongsi untuk kebaikan bersama. Sebab kita hari ni kita bukan nak grow seorang-seorang, kita nak grow by team. Kita nak grow sama-sama. Jadi kita jangan asingkan diri daripada grup. Aktif. Maksudnya cuba attend setiap kali perjumpaan, setiap kali training yang kita buat untuk sama-sama kita mantapkan ilmu dan kita nak sama-sama untuk kita nak go for the next level lah. Baik. Ini yang saya masukkan sebentar tadi ni, taklimat kita buat setiap hari Selasa. Ini sesi preview kepada usahawan, yang ini kepada bakal prospek ataupun investor, dan Jumaat Golden Beast Opportunity, yang ini untuk investor yang berhasrat untuk nak jadikan PM sebagai career. Dan training 2 minggu sekali, insyaAllah kita buat satu education program yang dinamakan sebagai bijak emas. Yang ini khas untuk member sajalah. Dan voucher emas percuma kita sediakan. Yang ini boleh rujuk kepada pengenal masing-masing lah. Jadi yang ini bergantung kepada pengenal tuan-tuan masing-masing. Kadang-kadang kita nak bagi ini sebagai satu galakan lah pada
kita punya bakal investor untuk menyimpan emas dengan kita. Alright. Okay, so berkaitan dengan kerjaya, career path, berapa allocation kita dah cover. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan yang ada soalan, boleh kemukakan soalan kita. Okay, boleh unmute dan tanya soalan lah. InsyaAllah soalan tuan-tuan tu kita akan cuba jawab lah. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya sebelum saya pergi kepada sesi yang seterusnya. Kita ada sesi sharing malam ni untuk produser kita yang banyak sales minggu ni. Mungkin kita nak minta dia orang untuk share dengan kita macam mana dia orang buat, okay? Macam mana dia orang boleh close banyak sales minggu ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, first saya nak minta sahabat kita Tuan Razman. Tuan Razman ada lagi kita, Tuan Razman? Ada bro. Alright, okay. Mungkin Tuan Razman boleh kongsi dengan rakan-rakan baru kita malam ni. Okay. Pesanan ataupun kita kata tips kepada rakan-rakan baru kita untuk sama-sama berjaya dalam KM ni. Silakan Tuan Razman. Okay, terima kasih Bro Lan. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Razman, saya antara yang terawal dengan tim GPG masa tu ujung tahun 2020. Bro Lan yang share base quantum meter kepada saya. Masa tu saya memang tak pernah pun buat bis emas tu, tapi ada pernah kawan saya berapat saya, memang banyaklah kawan cerita pasal emas semua. So kat situ macam berulang juga, kita nampak macam kena buat kajian dulu apa. Jadi lepas dia share oleh berulang dulu, kita orang biasa lepak-lepak sekali dekat kedai mamak, sembang-sembang. So dari situ saya buat saya punya penyelidikan sendirilah. Saya buat kajian sendiri sebab saya nampak potensi dia kat situ kan. Sebab kebaikan emas ni macam semua orang tahu, tapi emas macam mana yang kita nak bawa kat luar sana. So apa yang saya dapati lepas tu memang meyakinkan dan mudah lah, sebab kebanyakan sebab saya buat lebih kepada online marketing kan. Sebelum ni pun saya memang buat marketing online. So kebanyakan yang join dengan saya pun tak pernah jumpa pun, tapi dia orang boleh terima jadi apa yang paling penting kita pada hari ni, kita dah tahu lah situasi macam sebelum COVID sampai sekarang pun dekat luar sana ni kita tengok orang ramai pun masih lagi dalam orang kata keadaan orang kata macam keadaan tercari-cari kat mana nak selamatkan duit. Macam yang terbaru ni pula kita krisis, kita dah dengar krisis, tahu lah betul krisis bank kan. Jadi kita ada sedikit risau kat situ. Jadi peluang ini kita kena kongsikan kepada orang luar sana kebaikan menyimpan emas. Dia orang pun tahu, tapi produk quantum meter tu dia orang tak clear kan. Jadi kalau kita boleh terang aja detail bagaimana serendah RM10 boleh simpan emas, kemudian dengan sistem pajakan yang ada memang terbaik. Kemudian yang untuk pelabur pula kita ada JE yang paling bagus lah. Jadi semua kategori produk yang ada dalam quantum meter ni memang kena untuk semua orang. Tugas kita pada hari ni lah, kita just sampaikan, sebarkan seramai mungkin kat luar sana. Mungkin kita niat tu kita nak bantu sesama kita. Dalam secara tak langsung kita ada share, bila kita sharing peluang ni dan ruang ni kepada orang luar sana, secara tak langsung dia mendatangkan kebaikan kepada kita dari segi imbuhan lah. Kalau buat company tak payah cerita kan. Setakat ni yang saya buat memang antara quantum meter ni boleh cakap
company emas yang terbaik yang ada dekat sekarang kat luar lah. Dengan emasnya, dengan jayaan usaha sama dia. So memang tak boleh pertikaikan lagi. Dan paling penting kita orang Islam macam Rulan cakap tadi, produk yang kita bawa ni patuh syariah. Jadi kekuatan tu ada. Sebenarnya sebelum kita nak yakinkan orang kat luar sana, kita kena yakin dulu apa yang kita bawa. Itu yang paling penting. Kita tahu produk, kita tahu kekuatan company, lepas tu kita share. Banyak macam saya pun tengok ramai sahabat-sahabat kita macam baru ni Tuan Azan, Tuan Sepak apa lagi yang bagaimana mereka boleh share dan dapat berkongsi dengan orang sana, boleh join. Maksud dia orang nampak kan? Jadi apa yang paling penting kita sampaikan sebanyak mana. Kalau bab penolakan tu biasa, apa lagi pasal emas kan, biasa orang akan tolak, tapi kita just sampai kalau dalam 10 orang kita jumpa ada 1 orang 2 orang yang positif, itu pun dah syukur, alhamdulillah lah. Lagi ramai orang jumpa, lagi kita sebarkan, insya-Allah kita pun akan dapat kebaikan daripada situ. Macam saya sendiri kebelakangan ni saya sibuk sikit sebab saya ada bantu kawan saya nak set up bisnes dia, tapi saya tak tinggal QM. Sebab apa? Saya nampak potensi dia besar kat situ. Kalau kita nak berjaya dan macam saya memang kalau tahun ni saya target sendiri untuk diri saya ada azam untuk jadi jutawan lah, sebab saya bila jutawan, kita sebagai orang Melayu Islam ni kalau jadi jutawan kita kaya, kita boleh bantu orang lagi ramai kan. Kebanyakan orang kita sekarang ni kan duduk dalam yang paras, yang susah kan, banjir lah apa semua kan. So memang kesukaran. Jadi kalau kita lagi ramai orang Melayu Islam yang jadi kaya dan berjaya kat luar sana, lagi ramai boleh bantu orang. Apatah lagi kita sebarkan benda yang betul. Kita ajar macam mana cara dia orang menyimpan duit dengan betul. Just tukarkan konsep wang kertas tu ringgit tu kepada gram GM emas kan. So kalau semua orang tahu konsep tu, semua orang menyimpan. Just ramai lagi kat luar sana, dia punya market tu besar lagi. Sebab saya ingat sampai sekarang 10% pun daripada keseluruhan penduduk Malaysia pun tak sampai info. So ruang dan peluang tu memang besar. Cuma kita nak ambil ke tak ambil. Kita nak bergerak lambat ke cepat, itu terpulang pada kita sendiri. Kalau kita lambat, orang lain dulu buat. Itu cerita dia kan. Bagi saya ni yang terbaik lah. Memang produk Quantum Meter dan company Quantum Meter ni memang paling terbaik. Bagi saya amat mudah je kita nak share kepada orang. Sebab setiap AGU daripada orang tu, dia ada jawapan dia kita boleh bagi. So tak macam bisnes yang saya buat sebelum ni. Di Quantum Meter ni just kita cerita kebenaran, straight je. Straight to the point, senang, mudah je. Dia nak faham tak faham tu terpulang lah. Tapi kebanyakan alhamdulillah lah, ramai yang faham. Dia orang pergi tanya sendiri, macam dia orang tanya bank, dia orang buat kajian sendiri. Sebab sekarang ni maklumat tu di hujung jari je. Cuma cara kita nak menyampaikan kepada orang luar, walaupun basic dia orang faham. Dia orang faham okey. Macam biar cerita pasal emas ni, kalau orang Melayu kita ni kan, dia akan cerita lah, dia rugi sana, rugi sini, rugi sana. Itu biasa. Tapi just kita share. Sebab kalau saya selalu jumpa orang macam tu, saya macam ni. Kalau buat cerita rugi ni kan, kalau cerita kita rugi, cerita gagal, sampai bila kita dapat balik. Tapi kalau kita usaha cari sesuatu yang betul yang kita buat, insya-Allah boleh tebus balik kegagalan lalu. Maknanya kita bukan orang gagal. Dia kalau dah orang gagal ni, dia buat benda, lepas tu dia ada fail, dia tak nak buat dah. Tapi dia akan cerita kat orang. Dia selalu duk fikir kerugian dia, kegagalan lalu. Jadi kegagalan lalu jadi benda tu akan sentiasa jadikan dia gagal lah. Dia kalau kita fight, kita terus berjuang, insya-Allah kita bukan orang yang gagal, cuma tak jumpa lagi. Alhamdulillah, saya yakin dekat Quantum Meter memang tempat yang terbaik untuk kita bina kejayaan dan menambahkan pendapatan. Tak kisahlah kita buat part time ke full time kan, tapi memang ada ruang dan peluang kat situ untuk berjaya yang lebih daripada yang dapat. Macam saya sendiri nampak saya boleh buat kat sini lebih daripada apa yang saya buat sebelum-sebelum ni. So saya akan fokus kat situ lah. Itu saja saya nak share kepada Rulan. Jadi kita buat sama-sama sebagai satu pasukan. Tim JPG pun sekarang ni dah, saya tengok dah kata cergas, walaupun dia dekat utara dah tersebar kat merata. Antara yang aktif kita punya tim yang paling best, sebab kita dekat dengan HQ. So kita mudah kat situ. So bagi saya tak ada masalah. Just kita buat sama-sama, insya-Allah kita akan maju ke depan lagi. Itu saja saya nak share. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Razman. Okay, jadi itulah pesanan Tuan Razman. Kita jangan cepat mengalah. Kalau kita jumpa orang reject kita, orang tak percaya dengan kita, jangan berhenti dekat situ saja. Teruskan
share kebaikan QM kepada lebih ramai lagi. Okay? Kalau misal kata kita give up awal, kita dah terlepas peluang lah. Sebenarnya kita nampak, kita tahu potensi sangat-sangat besar. Okay? Jadi kita perlukan semangat yang jitu lah untuk kita terus sebarkan manfaat menyimpan emas dengan QM. Alright. Baik, seterusnya saya nak minta sahabat kita, speaker kita, tuan speaker kita yang begitu bersemangat lah, berkongsi dengan kita setiap kali preview. Jadi kita malam ni kita nak dengar lah suara emas speaker kita, Tuan Azan. Tuan Azan mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada rakan-rakan kita, khususnya yang introducer, untuk nak capai status dealer secepat mungkin. Mungkin Tuan Azan ada tips ke nak kongsi ataupun daripada pengalaman Tuan Azan sendiri? Boleh Tuan Azan? Boleh Tuan Lan, boleh. Alhamdulillah. Silakan Tuan Azan. Ramai yang nak tahu ni buat macam mana naik dealer ni. Okey. Alright, nama saya Azan Uzair bin Musa. Saya bekerja di agensi Nuklear Malaysia sebagai seorang accountant. Saya bermula bulan 6 tahun 2021. Saya naik dealer pada bulan November. Saya naik sebagai konsultan lah. Actually benda emas ni sebenarnya memang saya minat. Cuma kita tak boleh nak pakai je lah. Kalau saya boleh pakai sampai ke siku saya pakai emas ni. Tapi memandangkan kita lelaki tak boleh pakai, saya bila jumpa program ni, Quantum Metal offer ni, maksudnya kena pada waktu dia. Pada musim PKP tu tengah duduk banyak kerja kat rumah. Jadi jiran rumah saya memperkenalkan tentang Quantum Metal ni. Actually dah pernah dengar dah sebelum ni. Tapi tak ambil serius lah benda tu. Tapi bila musim PKP ni banyak masa di rumah, jiran ceritakan benda ni, bila saya pergi ke sistem gandaan tu, benda tu dah menarik minat saya. Sebab yalah, macam accountant ni, dia memang minat investment. Dan dia nak benda yang ada keuntungan yang berganda. Sebab saya pernah juga masuk MLM. Tapi tak jadilah. Tak jadi benda tu. Tapi kalau saya tengok dengan Quantum Metal ni, dia lebih kepada untuk kita simpan untuk diri kita punya keperluan. Dia lepas tu pula kita share dengan orang. Supaya orang tu duplicate apa yang kita buat. Jadi dia lebih mudah sebenarnya. Lepas tu pula benda yang kita nak bawa ni benda emas. Emas ni tak ada orang dalam dunia tak sukalah. Memang semua orang suka emas dan orang tahu emas ni memang akan bawa keuntungan dalam masa jangka panjang. Dia bukan dalam masa jangka pendek. Dia memang untuk jangka masa panjang dan dia adalah satu investment yang terjamin. Sebab setiap negara pun ada reserve emas. Jadi kat situ dah menjadikan kita satu kekuatan untuk kita mempercayai bahawa emas ni memang menguntungkan. Cuma sekarang ni kita kena terus menyimpan, membeli, simpan, beli, simpan. Jadi sebab tu saya punya orang yang saya dah bawa masuk, dah dekat 40 orang lah. Sebab very simple lah, bila kita cerita pasal emas, lepas tu saya buatkan satu pengiraan macam mana kita membayar kereta bulanan. Sampai beberapa tahun, kita akan hanya dapat sebuah kereta dengan susut nilai tu. Tapi saya tukarkan supaya dia beli emas, dia bayar kenderaan tu dengan emas, jadi dia nampak kerugian kereta yang dibayar tu, the end of the day pada tahun-tahun yang tertentu, 4 tahun ke 5 tahun, dia boleh dapat cash. Jadi saya punya klien semua close dengan cara saya ceritakan tentang kebaikan produk. Kedua, saya terus tunjukkan yang pembayaran kereta tu. Bila saya tunjuk itu, confirm lock dia akan masuk. Lepas tu baru saya educate dia orang, selain kita boleh bayar kereta, sebenarnya any loan yang kita ada, kita boleh convertkan dia kepada emas. Satu lagi, bila ada duit selonggok ke, duit dapat bonus tiba-tiba ke, duit berniaga apa-apa ke, kumpul, kita fokus kepada JE 10 kali tu.
Sebab dia ganda 10. Lepas tu pula dengan gram emas terkumpul tu, kita boleh dapat 40 gram. Tu yang saya ceritakan, benda tu lebih cepat kita boleh dapat emas dalam masa terdekat 1 kilo. Sebab dalam kita punya GPG team ni pun, kita memang tekankan biar seorang individu tu ada emas kilo. Bak kata Syam, ada sekilo tu baru boleh cakap lah pasal harga, berapa nak jual, berapa untung. Sekarang ni masih menabung lah lagi. Kita ni dipanggil masih menabung. Tetapi cara menabung kita adalah emas. Dan tak rugi. Kalau dulu kita menabung duit. Kalau duit ni, duit je lah kat situ. Tapi emas ni, ada pula konsep tawaruk ni, konsep gandaan ni, pembiayaan ni, kita akan dapat untung yang berganda. Memang tak ada tempat lain dah benda ni. Jadi benda ni saya harap kita semua dapat menyampaikan kepada klien kita ni dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Ikut fahaman masing-masing lah. Tapi better lah benda yang lebih simple dan cepat dipahami. Itu je. Jadi apa-apa pun, the end of the day dia akan nampak untung tu. Dia apa-apa pun, untung tu lah yang akan menarik minat kita sebenarnya. Tapi biarlah kita cerita untung tu, cerita yang benda realistik. Maksudnya kenaikan harga emas setahun boleh kita jangkakan 10 to 15%. Tetapi bila berlaku macam pandemik ni, tu kenaikan yang akan jadi satu amount yang luar biasa lah. Itu yang bagusnya benda emas ni. Kita tak janjikan yang bukan-bukan lah. Kita cakap benda yang realistik. Itu je. Alright, tu saja Tuan Lan perkongsian saya malam ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Tuan Azhar. Jadi kita kita ada produk yang sangat-sangat unik. Jadi kita fokus untuk menyimpan jangka masa panjang, insya-Allah. Daripada produk ini tu, Tuan Azhar dia banyak berkongsi dengan orang ramai bagaimana dia boleh sandarkan loan kereta dan sebagainya, loan rumah, kita sandarkan kepada emas. Jadi bila besok bila dah habis loan kereta, emas masih lagi ada. Right? Itu salah satu cara bagaimana kita boleh menarik minat customer di luar sana untuk join dengan kita. Okey. Baik, seterusnya saya nak minta Puan Zubaidah. Puan Zubaidah boleh share sikit dengan kawan-kawan kita yang lain malam ni. Puan Zubaidah juga kita punya konsultan bila beliau promote pun dalam jangka masa yang begitu cepat juga lah, daripada introducer kepada jadi mungkin ada nasihat daripada Puan Zubaidah kepada rakan-rakan kita malam ni. Silakan Puan Zubaidah. Okey, insya-Allah boleh Tuan Lan. Assalamualaikum semua. Nama saya Zubaidah binti Muhammad. Saya suri rumah sepenuh masa sejak berkahwin lah 10 tahun yang lalu. Sekarang menetap di Cerating, Kuantan, Pahang. Saya kena QM ni sekitar November 2021 diperkenalkan oleh Puan Hani. Puan Hani pun ada sekarang. Terima kasih banyak-banyak Hani kerana approach Kak Zul hari tu. Walaupun ambil masa dekat sebulan juga, asyik cakap study dulu. Tapi end up dalam masa study tu masih blur, masih macam masih tak nampak apa yang perlu buat sebenarnya. And then one day Hani cakap, Kak Zul tak apa Kak Zul tak faham, Kak Zul mula dulu. Mula dengan belian lah. So saya start beli belian, dari situlah saya nampak flow dan aliran dia tu macam mana dia bergerak kan. Itulah yang membuatkan saya bertambah yakin dengan sistem yang ditawarkan oleh Quantum Method ni. Actually kita tak apa bermula dengan sikit, sebab dengan sikit itulah kita akan nampak jalannya untuk lebih jalan di Quantum Method ni lah, yang mana sangat
sangat baguslah, sangat banyak produk-produknya yang menepati, yang memenuhi, yang dapat memenuhi apa yang kita buat sekarang dalam kehidupan kita lah, macam berbelanja kan, banyak belanja dan belanja hangus. So dengan QM ni kita dapat buat beli emas dulu dan tukar kepada tunai, dan kita belanja tu tadi Tuan Azam share pasal bayar kereta kan. Actually kami kereta tu, kalau kereta kita dah habis bayar contoh kan, mestilah orang tu takkan berminat kan. So saya approach mengenai belanja bulanan atau belanja hangus lah. Kita tetapkan berapa persen daripada gaji bajet kita tu untuk kita convert, sebab kita nampak kat situ dia walaupun ada macam kurang cash, kita kata kita akan dapat kurang tunai, tapi actually kita kena fikir yang di situ benefit dia kita simpan paksa. Dalam tak sedar kita simpan paksa, macam itulah. End up kita akhirnya emas tu ada. Macam itulah. Actually dulu saya tak ambil canda sangat pun pasal emas ni. Macam sebab dalam mindset ni orang yang berduit saja ada dapat beli emas. Sekarang dengan QM ni, Hani pun first dia approach saya dengan cakap QM ni RM10 pun dah boleh start kan. Macam tu lah. Macam wah ya ke? Macam sekarang macam sangat seronok lah dengan emas ni, dengan pemilikan emas ni. So macam okay, kita dah sama level dengan dia orang yang macam have yang banyak emas tu kan. Macam tu lah. Okay, sebenarnya kita kena bermula dulu sebelum kita start sharing kat orang. Kita kena lebih faham dulu. Contoh kan, kita start dengan belian 1 unit. Kita jangan tunggu unit tu macam bila nak untung. Kita kena faham konsep simpan emas ni. Dia bukan skim cepat kaya yang 2 bulan dah boleh untung besar. Tak, kita kena faham konsepnya tu. Contoh emas naik, kita boleh gembira lah sebab mungkin ada profit. Tapi kalau emas turun, walaupun kita dah beli unit kan, kalau kita ada bajet, kita tambah beli unit. Kat situ kita akan nampak macam apa beza kita beli 1 unit dengan 2 unit. Kat situ proses pembelajaran tu kita akan nampak lah flow dia kan, aliran dia tu macam mana. Kita akan lebih faham sistem tu. Contoh saya sendiri naik dealer dalam tempoh yang singkat sebab saya tak adalah sharing sangat. Tapi orang yang kat bawah saya tu 5 orang kan. Saya, bukan saya lah, suami, adik 2 orang, abang seorang. Lepas tu adalah kawan online 2-3 orang. Lepas tu ada ada tiga yang macam sangat itulah membeli. Jadi saya tu yang sebab saya dapat cepat naik dealer tu, sebab dia orang memang sebelum ni dah dalam kefahaman mereka tentang emas tu dah ada lah berbanding saya sendiri. Jadi dia orang macam faham dia yang je EX 10 kali tu, dia orang terus beli macam tu lah. Maksud saya, kalau kita tak ada keyakinan untuk sharing dengan orang ramai lagi, tapi kita ada aim untuk naik dealer, kita daftarkan ibu bapa kita ke ataupun suami ke, walaupun mereka tak aktif, tapi kita daftar mereka untuk senang kita kawal. Kita buat belian daripada akaun dia orang lah, macam tu. Okey, kalau yang
yang lebih detail kita PM tepi lah untuk ahli bawah saya tu. Okey, rasanya itu saja soalan untuk mana ni. Baik. Terima kasih. Right. Okay. So kalau kita ada kefahaman, maka kita boleh bergerak lebih jauh lah. Jadi kita kena faham betul-betul tentang ilmu emas ni. Sebab kata Puan Zul, kita bukan macam skim beli bulan ni, bulan depan dah untung, dah kaya. Okay? Tak semestinya. Jadi kita faham tentang turun naik harga emas ni. Jadi emas ni dia ada turun naik dia. Okay? Jadi kita keuntungan yang kita dapat ni bergantung sepenuhnya kepada pergerakan harga emas. Dia tak ada tawarkan satu benda yang pelik-pelik lah untuk kita, saya kata sebulan dapat 1%, dia tak ada. Kita bergantung kepada turun naik harga emas semasa. Jadi bila kita ada ilmu emas, maka kita dapat pergi lebih jauh. Okay? Jadi penting dari segi ilmu tu, insyaAllah kita macam saya sebutkan sebentar tadi, di pihak GPG kita sediakan satu training class tentang konsep penyimpanan emas. Okay? Kita panggil program bijak emas. Okay, jadi kalau tengok dekat skrin ni, tuan-tuan boleh nampak ni contoh bagaimana kita buat pembelian secara berkala. Okay, kita buat secara berterusan, secara istiqamah. Abang kata Abang Zubaidah tadi, janganlah kita beli sekali, lepas tu kita tunggu. Okay? Jadi sebaliknya, bila kita ada ilmu, kita akan berterusan menyimpan emas. Alright? Jadi inilah yang kita nak tekankan, di mana kita nak kumpul sekurang-kurangnya ada 1 kilo. Kita nak dapat 1 kilo di QM sangat-sangat mudah bagi inovasi produk QM ni. Senang saja. Okay? Nak dapat 1 kilo lebih kurang 250,000, 260,000. Jadi di QM kita cuma perlukan 10% saja untuk dapatkan 1 kilo. Memang tak ada lagi sistem macam ni dekat luar sana. Kalau kita tengok company lain, dia terpaksa buat easy payment. Okay? Dia kena bayar setiap bulan. Okay, untuk nak kumpulkan grant yang lebih besar untuk dia leveragekan pemilikan emas tu, dia terpaksa berhutang dan dia kena buat pembayaran secara rutin lah setiap bulan. Okay. Bila tak boleh bayar, kena terminate, okay, kena penalti. So benda tu tak berlaku di KM. Inilah satu-satunya keistimewaan yang ada di KM, yang mana kita boleh war-warkan dekat prospek kita di luar sana, terutama mereka yang ada terlibat dalam pembelian emas secara angsuran ni. Okay? Jadi yang ni pun kena faham betul-betul lah. Setengah orang dia anggap dia faham beli emas secara angsuran tu hutang dengan pengeluaran emas. Sebenarnya tidak. Kita pembelian secara law ni cuma kita berhutang dengan pihak ketiga untuk kita buat pembelian emas. Okay? Jadi konsep yang kedua tu dibenarkan dalam Islam. Okay? Jadi kita kena faham kaedah tu supaya kita boleh explain dekat prospek di luar sana. Sebab ramai yang akan ajukan soalan-soalan, okay? Yang ajukan satu, kita kata, persepsi, okay? untuk menguji sejauh mana kefahaman kita tentang emas. Okay? Baik, kalau ada soalan boleh boleh tanya dengan saya sendiri ataupun boleh tanya dengan Tuan Azan, Tuan Razman. Sebelum saya panggil seorang lagi sahabat kita. Okay? Ada soalan ke? Boleh kita buka soalan dulu? Kalau tak ada soalan, saya percaya besok ni mesti ramailah yang buat sales, yang buat production. Jadi kalau kita tengok so far dalam kita punya team, kita tengok yang buat closing untuk JE. Ni yang semalam kita ada 17 unit kita berjaya buat. Okay, so inilah produser kita. Okay. Puan Zubaidah tadi, Puan Nur Azimah, Kak Nen kita, Tuan Syam, Tuan Azan, Tuan Syafiq, Puan Sa'mah, Dr. Aula. Okey, so saya nak minta seorang lagi sahabat kita,
okey, yang juga merupakan pembantu saya lah dari sudut IT ya. Okey, malam ni pun saya kacau tu lagi. Okey, so saya minta Tuan Syam boleh share sikit dengan rakan-rakan baru kita malam ni untuk macam mana Tuan Syam dan sahabat-sahabat kita yang lain yang begitu kita kata istiqamah, ada production, bila kata sampai setiap hari ada production. Mungkin Tuan Syam boleh kongsikan dengan kita apa aktiviti Tuan Syam buat sehari-harian yang membolehkan Tuan Syam ada production bila kata hari-hari. Silakan Tuan Syam. Baik, terima kasih Roland. Okey, tak ada apa-apa tips pun untuk ni. Apa-apa saya buat, saya sebenarnya masih part-timer lagi sampai sekarang. Tapi sebenarnya kerja saya membantulah dari segi untuk nak bagi orang yakin dengan quantum meter ni, sebab sebenarnya saya kaki tangan bank lah, salah satu bank di Malaysia. Okey, tak ada apa tips, cuma kita just share dan terus share. Sebab benda ni memang ramai orang yang tak tahu lagi dan tak dapat nak bezakan yang mana yang scam dan juga bukan scam. Kadang-kadang benda tu betul, dia pun ingat scam. Kan? Benda yang scam, dia pun ingat betul. Jadi ini memang tugas sebenarnya kita sebagai konsultan, kita kena berjuang untuk bantu orang ramai di luar sana yang tak tahu kata adanya genuine company macam Quantum Meter ni. Jadi memang ya, insya-Allah kita akan lebih kita cubalah bantu lebih ramai orang kan untuk faham dengan Quantum Meter ni. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya Syam daripada Batu Penang. So saya join dengan QM sejak bulan Disember 2020 dan bermula jadi konsultan QM pada Januari 2021. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Roland lah memperkenalkan saya pada QM dan lebih meyakinkan saya lagi bila saya tahu Roland ni dan kita semua ni dari tim marketing Golden Prestige Group HQ Quantum Meter di Pulau Pinang. Alhamdulillah, dan satu-satunya grup yang paling aktif lah kan di Pulau Pinang dan seluruh Malaysia. Okey, mewakili HQ lah di Quantum Meter di Pulau Pinang. So terima kasih Roland sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada semua kawan-kawan konsultan yang ada dalam ni, banyak bagi supporting ya dan beri peluang pada saya untuk inilah berkongsi pendapat saya pada hari inilah kan. Okey, pada pendapat saya, saya nak buat sharing sikit lah. Saya suka buat sharing pasal compare dengan hartanah, emas dengan hartanah. Okey, pada pendapat saya risiko pelaburan hartanah ni sangat tinggi dan perlukan modal yang tinggi dan harganya juga tinggi. So risiko yang kita perlu tanggung juga tinggi. Contoh, rumah boleh kena lelong lah jika gagal membuat bayaran ke bank. Jadi pendek kata, kalau anda tersilap beli rumah, anda boleh rugi besar lah. Bukan saya nak kata pelaburan hartanah tu tidak baik. Okey, cuma nak highlight tentang risiko sahaja di situ. Sebelum nak cebur diri dalam bidang hartanah, kita perlu sebenarnya ambil kira persekitaran environment, akses lokasi dia dulu. Tapi tidak perlu semua ini dengan pelaburan emas, sebab kita tahu dari masa ke semasa tak pernah turun untuk jangka masa panjang. Mesti akan meningkat nilainya. Ya, jadi perbezaan risiko pelaburan emas lebih rendah di situ. Okey. So kita ambil kes yang sebenar, kalau kita fikir logik balik, kalau nak buat pelaburan hartanah sebanyak 300,000, kita perlu bayar setiap bulan kepada bank lebih kurang 1,500 setiap bulan selama 30 tahun. So apa manfaat darinya adalah rumah yang harga 300,000, kalau kita beli pada 15 tahun lepas, ini ikut fakta, so hari ini nilai dia dah jadi 700,000. So maknanya kita dah untung 400,000 di situ. Kalau bernasib baiklah dapat rumah lokasi yang strategik. Jika tidak, sebaliknya lah.
Tapi kita cuba tengok pula jika buat pelaburan emas 300,000 15 tahun lepas, ini fakta juga. Lepas hari ini, lepas 15 tahun hari ini, nilai dia yang 300,000 15 tahun lepas, emas tu dah jadi 1.3 juta. Ini maknanya kita dah untung lebih kurang 1 juta kat situ. Ya? Jadi apa yang menarik kalau dengan quantum meter ni, untuk nak buat pelaburan emas 300,000, sebenarnya kita tak perlu nak ada 300,000. Yang ramai orang tak tahu. Kita sebenarnya perlu simpan, okey. Kalau kata kita pilih platform lain, okey, contoh memang akaun emas ada mana-mana dekat dalam Malaysia ni. Okey, yang patuh syariah banyak. Tapi kalau kata kita simpan 1,500 selama 200 bulan bersamaan dengan 17 tahun lah, baru boleh dapat 300,000. Tapi di quantum meter lah, kalau kita nak simpan emas 300,000, sebenarnya kita putus Syam. Ada gangguan visual audio tak dengar Tuan Syam. Ramai orang tak tahu di quantum meter ni ada platform macam ni, ada kemudahan macam ni, jadi beramailah kita sebarkan. So nilai emas ni sebenarnya tak ada siapa boleh nafikan, memang lebih hebat daripada tunai. So emas ni kita boleh beli dekat mana-mana saja. Okey. Kita boleh beli kat mana-mana saja, tapi kalau kita silap pilih platform, kurang sikitlah hebatnya nilai emas ni. Jadi kita pilihlah platform macam QM yang memang dah terbukti lah dan tiada saingan, bukan saja di Malaysia, malah di dunia. Okey, itu saja perkongsian saya. Roland, terima kasih. Sekali panjang ni, sampai esok pagi pula. Okey, baik, terima kasih saudara Syam, okey, sahabat saya di Perth ni. Okey, jadi kepada yang lain-lain, semoga dengan perkongsian daripada rakan-rakan kita dan juga apa yang kita kongsikan malam ini dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita berjuang bersama-sama QM, bersama-sama kita capai matlamat kewangan kita masing-masing. Okey. Jadi kalau ada apa soalan yang tak faham ataupun selepas ni ada idea nak tanya apa-apa, boleh saja ke kita punya grup WhatsApp lah. Okay? Kalau yang mana yang belum ada dalam grup WhatsApp, boleh minta kepada introducer untuk masukkan dalam grup WhatsApp. InsyaAllah di sana kita akan rungkaikan apa saja persoalan ataupun kemusykilan yang berlegar dalam pemikiran tuan-tuan dan puan. Jadi saya percaya malam ini semua orang nak capai apa yang kita ceritakan tadi. Okey, saya berharap semua kita dapat mencapai ke status tertinggi lah dalam QM ni, itu sebagai konsultan black ataupun senior merchant. Alright. Jadi kalau ada apa-apa yang tuan-tuan memerlukan bantuan ataupun nasihat, boleh saja ke grup WhatsApp. Okay? Jadi itu saja perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi luangkan masa untuk sama-sama dengan kita berkongsi tentang ilmu, okay? Bagaimana untuk kita menjadi seorang konsultan yang berjaya dan bagaimana caranya untuk kita nak generate income di quantum meter. Okay? Jadi kalau tak ada apa, saya sudahi dulu program kita malam ini dengan nafas 9 menit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua. InsyaAllah kita sama-sama dapat kembangkan bisnes QM ni ke seberapa ramai yang boleh, insyaAllah. Okay, so itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.